Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas satu kenyataan yang dikeluarkan oleh sebuah NGO baru-baru ini yang menyatakan bahawa risiko banyak sekolah agama di negeri Selangor akan ditutup. Saya ingin nyatakan bahawa ini kenyataan tidak bertanggungjawab dan sangat-sangat jahat apabila menggambarkan bahawa adanya usaha menutup sekolah-sekolah agama pasca pilihan raya negeri untuk membangkitkan rasa kebencian. Saya fikir apa yang diutarakan ataupun yang dibangkitkan oleh kumpulan NGO ini telah pun dijawab sekurang-kurangnya 2 kali dalam Dewan Undangan Negeri dalam persidangan Jun yang lalu. Apa yang perlu kita faham? Kenapa saya perlu sebutkan ini? Dan saya pasal untuk jelaskan. Kerana ia telah menjadi tular dan ia telah digambarkan bahawa ada usahanya terancang dan tersusun untuk menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Faktanya adalah usaha berkaitan dengan melakukan pemutihan. Pemutihan ini, ia bukan menutup tetapi melihat ataupun meminta kepada sekolah-sekolah agama swasta. Ingat, sekolah agama swasta persendirian, bukan sekolah agama kerajaan. Kerana sekolah agama swasta tidak di bawah kerajaan dan mereka tidak mempunyai peraturan yang mesti diikuti seperti mana sekolah-sekolah yang berada di bawah kerajaan negeri Selangor. Maka telah diberikan kepada mereka itu satu penerangan berkaitan dengan garis panduan pemutihan sekolah agama swasta ataupun persendirian sejak 2019. Kenapa ini berlaku? Saya ingin gambarkan kenapa hal ini berlaku. Hal ini berlaku kerana rentetan daripada kes tragedi yang amat-amat mendukacitakan, menyedihkan kita pada tahun 2017, sekolah agama ataupun tahfiz Darul Quran Al-Ittifaqiyah di Keramat telah pun mengorbankan tragedi kebakaran. Dia asalnya dilakukan oleh orang yang khianat. Berlaku kematian 23 orang, 21 pelajar, 2 orang guru mati terbakar di dalam premis sekolah tahfiz tersebut. Ya, berlaku kejahatan, berlaku khianat. Tapi dalam waktu yang sama, apa yang saudara-saudara perlu tahu bahawa kedudukan ataupun bangunan itu tidak pernah mendapat kelulusan daripada bomba. Bomba tidak pernah luluskannya. Bahkan ia telah pun diubah daripada pelan asal. Ini disebutkan oleh menteri ketika itu, KPKT ketika itu, iaitu Tan Sri Noh Omar. Dan daripada rentetan itulah Kebahaduli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun mengarahkan dinilai semula dilakukan pemutihan dengan melibatkan lebih daripada 400 sekolah swasta persendirian agama yang mana diberikan tarikh antara 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2022 untuk mereka berusaha dan menuntaskan untuk mengikut spesifikasi yang dilakukan ataupun yang ditetapkan oleh bomba. Namun lebih daripada 416 dalam laporan yang disebutkan oleh Menteri Besar Selangor ketika itu bahawa mereka mohon untuk diberikan lanjutan dan kemungkinan diberikan lanjutan. Maka asasnya bukan untuk tutup buta-buta. Yang ini jahat bagi saya kenyataan tersebut. Jahat sekali. Ia adalah bagi menjaga keselamatan nyawa anak-anak dan juga staf yang ada di sekolah-sekolah tahfiz ini. Bukankah di dalam maqasidus syariah antara perkara yang tertinggi yang perlu untuk dijaga oleh agama adalah memelihara nyawa, hifzul hayat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam surat Nisa Allah menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri kamu. Dah tahu benda itu akan menyebabkan risiko yang besar. Kenapa dibiarkan? Sebab itulah tanggungjawab kerajaan untuk menghentikan ataupun memberikan nasihat perlu penambahbaikan. Ataupun yang kedua Allah Ta'ala sebut, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu nyawa atau melakukan kerosakan atas muka bumi, dosa dia tanggung adalah seperti membunuh seluruh kemanusiaan. Maka ini adalah tanggungjawab kerajaan berdasarkan maqasidus syariah. Oleh yang demikian amat-amat duka cita tatkala ada orang memainkan isu ini seperti isu perkauman dan keagamaan hanya untuk mendapat laba politik mungkin. Tapi kenapa tidak NGO-NGO Islam yang mengatakan mereka ini adalah pembela Islam, mahu untuk menjaga Islam, membantu urusan ini? Takkan anda ingin melihat bahawa apa yang berlaku kepada Ma'had Tahfiz Darul Quran Al-Ittifaqiyah itu berlaku? Nyawa hilang, bukan seorang, bukan 2 orang, 23 orang. Yang paling muda sekitar umur 8 tahun, sangat kecil. Dan itu jugalah kita perlu untuk pastikan bahawa sekolah-sekolah ini juga memberikan pendidikan agama yang terbaik. Kawasan mereka duduki adalah yang terbaik. Dan juga mereka mempunyai maklumat-maklumat dan subjek-subjek yang membolehkan mereka
mendapat maklumat ataupun mendapat ilmu seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains. Yang ini semua adalah sebahagian daripada yang Islam anjurkan. Bukan sekular, bukan dipisahkan, tetapi mereka juga perlu untuk mengikut silibus-silibus yang telah ditetapkan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, saya fikir kenyataan itu perlu untuk diluruskan. Dan ini juga kepada penerangan kerajaan untuk ambil isu ini tercakna, supaya tidak lagi dengan mudah manusia, orang Islam dan orang Melayu dipesongkan dan dipanaskan jiwa mereka dengan maklumat yang sama sekali salah, yang berbentuk ataupun berniat jahat dan juga kejam dan keji sebegini. Wallahu a'lam. Saya moga ianya mencerahkan, kerana ramai yang bertanya dan saya fikir ini adalah perkara yang penting untuk dicerahkan kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.